insya-Allah kita akan bincang tajuk yang baru, muka surat 146, iaitu orang yang mengantuk disunahkan untuk berpindah tempat ketika Jumaat, muka surat 146. Kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wad dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdir-Mu, jadikan kami sabar menerima ujian-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Yang saya hormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, seterusnya para alim ulama, para pecinta ilmu, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita ucapkan juga selamat datang kepada tetamu kita yang datang begitu jauh dari kota Singa ataupun Singapura yang bergabung bersama kita dalam majlis pada pagi ini. Dan kita memang meraihkan muslimin muslimat dari seluruh tanah air ataupun dari negara-negara sahabat untuk datang berkunjung dan bersama dalam program ini. Program ini percuma, datang, habis majlis kita bagi makan pula lagi lah. Jadi ahlan wa sahlan wa marhabah kepada seluruh tetamu-tetamu kita, tak kira dari mana saja yang nak bergabung bersama dengan kita. Kami di sini menggunakan kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunan Syibhil Mansiyah ataupun 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Buku ini susunan Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid. Dia merupakan Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Universiti Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Buku ini ada 18 bab dan disusun mengikut kategori yang berbeza-beza, bermula daripada bab bersuci sampailah bab zikir muamalat. Kita masih di bab yang ke-8, iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat Jumaat. Pada pertemuan yang terakhir 13 Julai yang lalu, kita ada membahaskan tentang jemaah menghadap wajah khatib semasa khatib berkhutbah. Itu muka surat 142. Jadi kita dah terangkan antara sunnah yang masyarakat kita dah semakin tinggalkan adalah tidak sudi memandang wajah khatib yang menyampaikan khutbah. Tapi kita juga dah terangkan ciri khutbah yang bagus adalah khutbah yang pendek tapi semayangnya panjang. Fa'atilus salata wa qsurul khutbata wa innamil bayani lasihran. Panjangkanlah semayang, pendeklah khutbah. Sesungguhnya antara untaian kata yang indah itu boleh menjadi sihir. Jadi kadang orang tak pandang muka khatib kerana orang menyampah, khatib syok sendiri. Dia terlampau panjang sangat baca, dia sangka dia penceramah, agaknya orang nak mendengar sangat dia bercerita. Kita banyak kerja misalnya. Ya. Hari ini insya-Allah kita akan bincang tajuk yang baru, muka surat 146, iaitu orang yang mengantuk disunahkan untuk berpindah tempat ketika Jumaat, muka surat 146.
Kita bacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'isa ahadukum yaumal jum'ati falyatahawwal min majlisihi zalika." Jika salah seorang di antara kamu mengantuk ketika hari Jumaat, hendaklah berpindah dari tempat duduknya. Beberapa imam telah membuat penjelasan berkenaan dengan hukum ini. Imam At-Tirmizi ada menulis bab ma jaa fi man na'isa yaumal jum'ah annahu yatahawwalu min majlisih, iaitu sebuah bab yang menjelaskan orang yang mengantuk ketika Jumaat hendaklah berpindah daripada tempat duduknya. Ibnu Khuzaimah pula dalam bab istihbab tahawwulin na'si yaumal jum'ati an ma'udihi ila ghairi. Melalui bab ini disebutkan orang yang mengantuk ketika Jumaat hendaklah berpindah daripada tempat duduknya ke tempat lain. Menurut Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Hikmah perintah ini adalah supaya dapat mengusir rasa mengantuk dan mengembalikan perhatian kepada penjelasan khatib. Semua hadirin datang adalah untuk mendengarkan peringatan Allah. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Jumaah ayat 9. Yang lain tu huraian saja. Jadi kepada puan-puan juga kena ambil perhatianlah kalau berdasarkan ayat Quran, bila sembahyang Jumaat telah pun dikumandangkan, seruan tu dah dengar, maka Allah perintahkan kita tinggalkan jual beli. Ini bukan arahan Majlis Bandaria Kuantan. Ini perintah Allah. Tinggalkan jual beli. Itu orang meniaga-meniaga di luar masjid, selalu kita pesan, bila dah ada seruan, tutup kedai. Ini bukan arahan masjid, arahan Allah. Untuk waktu itu saja. Bukannya Tuhan tak bagi meniaga, waktu itu saja. Jadi tinggalkanlah, kalau kita benar-benar beriman. Tuan-tuan sekalian, mari kita melihat huraian dan perbincangan tentang bab ini. Mendengar khutbah Jumaat adalah suatu tuntutan. Sekalipun para fuqaha, dia berbeza pendapat, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunat, tetapi tetap menjadi tuntutan dan keutamaan bagi mereka yang hadir, mesti mendengar khutbah dengan teliti. Itu ada huraiannya. Jangan sampai kita mendengar khutbah dalam keadaan mengantuk. Yang mana mengantuk semasa khutbah boleh menjadikan solat Jumaat kita lara. Itu yang kita takut. Apa makna lara? Ulama membahagikan beberapa maksud. Pertama, yang dikatakan sebagai lara Jumaat ini bermakna seorang itu batal fadilat Jumaat. Rugi lah. Macam contoh kita pernah belajar, kalau seorang tu bercakap ketika khatib sedang berkhutbah, maka dia punya kelebihan Jumaat, fadilat Jumaat jadi batal, jadi sia-sia. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, Abu Dzar Al-Ghifari, dia tanya kepada Ubay bin Ka'ab yang ada di sebelah. Nabi sedang khutbah. Dia boleh tanya, bila turun ayat ni? Bila turun? Saya tak tahu pun. Ubay bin Ka'ab tak jawab. Senyap saja. Habis sembahyang Jumaat, Ubay bin Ka'ab tegur Abu Dzar Al-Ghifari. Laisa laka min salatikal yaum illa ma laghauta. Wahai Abu Dzar, hari ni kamu tak dapat apa-apa pahala besar daripada sembahyang kerana kamu telah lara. Kamu telah lara. Kemudian Abu Dzar tak puas hati. Sedap sangat tuduh kita lara. Awak siapa? Dia pun pergi berjumpa dengan Nabi. Dia cerita. Dia tuduh saya lara. Apa pandanganmu ya Rasulullah?
Maka apa jawab Nabi? Benar kata-kata Ubay. Apa yang disebut oleh Ubay itu benar. Ma laghauta. Kamu tak dapat apa kecuali lara saja. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Sama juga dalam riwayat lain kata Abdullah bin Amr al-As, yahdurul jum'ata salasatu nafarin rajulun hadaraha yalghu wa huwa hazzuhu minha. Yang datang sembahyang Jumaat ni ada 3 jenis manusia, kata Nabi. Pertama, lelaki yang hadir dalam keadaan lara, dan itulah bahagian dia daripada Jumaat. Yang kedua, wa rajulun hadaraha yad'u fahuwa rajulun da'allahu azza wa jalla in syaa a'tahu wa in syaa mana'ahu. Yang kedua, laki-laki yang sering berdoa dalam doanya kepada Allah. Kalau Allah mahu, Allah akan makbulkan. Kalau Allah tak sudi, Allah akan halang pemberian. Yang ketiga, wa rajulun hadaraha bi insatin wa syukutin wa lam yatakhattaw raqabatan muslimin wa lam yu'zi ahadan fahiya kafaratun ila al-jum'ati allati taliha wa ziyadatu 3 ayamin wa dhalika bi anna Allah azza wa jalla yaqul man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Golongan ketiga kata Nabi, laki yang hadir dengan diam, senyap, tidak melangkah bahu orang ketika nak memasuki saf, tidak menyakitkan seseorang dengan perangai dia parking sampai menyusahkan orang nak keluar dan bagai-bagai, maka itu akan menjadi penghapus dosa baginya sehinggalah Jumaat yang berikutnya. Dan tambahan pula 3 hari lagi. Sebagaimana firman Allah, siapa-siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 amsalha, dapat 10 markah. Maknanya dia diampunkan dosa daripada Jumaat ini sampai Jumaat depan, baru 7 hari. Allah janji dalam Quran, aku bagi 10, jadi tambah lagi 3 hari. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi disebutkan orang yang diam, tak nyusahkan orang, ini semua dia dapat kafarah dosa minggu ni sampai minggu depan. Dalam riwayat yang lain, kata Ali bin Abi Talib, Nabi pesan, wa man qala yaumal jum'ati li sahibi sah faqad lagha wa man lagha falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'. Siapa yang berkata kepada kawannya yang sedang bercakap semasa khutbah, diam, maka dia telah lara. Dia pun sama lara juga. Maka siapa yang lara tidak mendapat ganjaran pun pada hari Jumaat itu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis-hadis yang banyak ini menunjukkan bahawa lara yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi adalah hilang pahala dan hilang kelebihan Jumaat. Jumaat ni dia ada kelebihan berbanding dengan hari Khamis, Rabu, Selasa. Kelebihan itu hilang. Ini maksud lara pertama. Maksud lara kedua adalah solat Jumaat yang orang ni tadi buat bertukar menjadi semayang Zuhur sahaja. Ini yang lebih kita khawatiri. Ini membawa maksud siapa hak tidak fokus, bercakap-cakap, bermain-main, main telefon ketika khatib sedang khutbah, dia terlepas pahala Jumaat dan solat Jumaat yang dilakukan itu hanya dikira sebagai semayang Zuhur sahaja. Sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Amr, wa man lagha wa takhatta riqaban nasi kanat lahu zuhran. Siapa yang lara ketika sembahyang Jumaat, dia melangkah bahu-bahu manusia nak pergi ke saf, maka Jumaat buatnya sudah menjadi zuhur. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan pendapat Ibnu Wahab yang merupakan salah seorang perawi bagi hadis ini. Dia mengatakan solat orang itu sah, cuma dia terhalang daripada mendapat fadilat solat Jumaat. Ini kita boleh rujuk Fathul Bari, huraiannya oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi hati-hatilah, memberi tumpuan kepada khutbah itu mustahab. Jangan jadi sampai kita jadi mengantuk, menjadikan kita lara. Dia 2 perkara yang menjadikan solat Jumaat lara. Pertama, kerana perkataan. Yang kedua, kerana perbuatan. Dari segi perkataan,
sebarang ucapan, ungkapan, perkataan yang kita ucapkan semasa khutbah sedang berlangsung, itu boleh menjadikan kita lara. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhutub faqad laghauta. Hadis ni masyhur, kata Abu Hurairah. Nabi pesan, siapa yang bercakap pada kawannya yang sedang bercakap, diam ketika khatib sedang khutbah, maka orang itu pun lara juga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa sebarang ucapan, sekalipun ucapan itu bukanlah cerita hal bisnes, tanya nak makan mana lepas mayang, benda-benda daily basis, tapi dia amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan amar ma'ruf. Orang tu bercakap-cakap masa khutbah, kita tegur. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Maka walaupun dia berbentuk amar ma'ruf nahi mungkar, juga adalah dilarang semasa khutbah sedang berlangsung. Bagi pejuang hak asasi manusia tak puas hati lah. Oh, ini melanggar hak asasi manusia. Dalam rumah Allah, hak Allah, bukan hak asasi manusia. Awak nak hak asasi manusia luar masjid. Dalam rumah dia, hak dia. Ini undang-undang dia. Ini law. Masuk rumah aku, ikut undang-undang aku. Bukan undang-undang Imam Besar, tak. Undang-undang Allah. Awak nak perjuang awak punya hak, luar. Suruh diam semua. Baik tu khatib jangan lama kan baca khutbah. Nyai orang kena diam lama. Pengsan dia. Jadi, apa lagi perkara-perkara yang boleh menjadikan lara dalam sembahyang kita? Yang kedua adalah, tadi percakapan. Yang kedua, perbuatan anggota badan kita. Sebarang pergerakan ataupun perbuatan yang menyebabkan hilang tumpuan dan fokus kepada khutbah yang disampaikan juga boleh menjadikan kita lara. Baik itu ada hadis daripada Abu Hurairah, man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma atal jum'ah fastami' wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hafa faqad lara. Siapa yang berwuduk daripada rumah, dia elokkan wuduknya, kemudian dia pergi masjid sembahyang Jumaat, mendengar khutbah, fastama' wansat, mendengar khutbah dan diam, artinya mendengar dengan teliti dan dia diam semasa khutbah itu disampaikan, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, akan diampunkan dosanya daripada Jumaat yang dia sedang berada sekarang sampai Jumaat yang akan datang, wa ziyadatu salasatin ayyam, dan bonus ekstra 3 hari lagi tambahan, komplit jadi 10 hari. Dan kata Nabi, waman massal hasa faqad lara, dan siapa yang bermain dengan batu-batu kecil, kerikil, maka dia telah lara. Zaman Nabi masjid tak ada kapet macam kita, duduk atas padang pasir. Jadi bila ada sahabat yang duduk, ada batu-batu kecil macam kita lah di Muzdalifah, di mana kan batu saja. Jadi ada orang dia memang tabiat, dia suka ngutik, nyusun batu. Lawa pula dia buat susunan macam air terjun macam-macam. Tak dibenarkan. Maka kalau menyusun batu pun tidak dibenarkan, apatah lagi main telefon. Siap jawab mesej, lambat lagi semayang ni. Awak jangan panaskan lagi lauk. Kan saya dah habis kan, 5 minit saya. Dia boleh borak dengan isteri dia, suruh siapkan lunch dia. Dia macam mana tak betul. Baik tu handphone semua simpan. Kita dah pesankan dulu, ambil nota pun jangan. Mungkin ada orang terlampau semangat sangat menuntut ilmu, tapi tak ada ilmu. Mencatat tidak dibenarkan. Wih, susah Ustaz. Memanglah ini law, undang-undang. Dalam seminggu bilalah kita boleh taat kepada perintah Allah. Datanglah Jumaat, dengar Allah, duduk diam. Mau tengok saja khutbah itu. Baik itulah kita tekankan khatib, jangan mengarut ketika khutbah. Ini peluang untuk kita bagi punchline betul kepada jemaah kita. Itu tadi hadis riwayat Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang kita kongsikan ini, dapat difahami bahawa perbuatan-perbuatan yang di luar daripada skop orang mendengar ilmu, bermain-main batu kecil, maknanya macam main telefon dan sebagainya, itu menjadikan pelakunya lara. Dan hal ini kita luaskanlah kepada benda-benda yang lain, bukan sekadar benda yang kita buat tanpa sebab. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan kita boleh melakukan perbuatan
Tapi perbuatan itu membantu kita lebih fokus mendengar khutbah. Itu boleh. Dia menambahkan lagi penumpuan kita ketika mendengar khutbah. Ada pengecualian. Terutamanya apabila kita menghadapi masalah mengantuk. Maka ada perbuatan yang dibenarkan untuk kita nak hilangkan mengantuk itu. Kata Ibn Umar, "Idza na'asa ahadukum wa huwa fil masjid falyatahawwal min majlisihi dzalika ila ghairi." Apabila kamu mengantuk sangat dan berada ketika itu dalam masjid pada ketika khutbah, apa caranya kamu kena buat? Falyatahawwal min majlisih. Kamu bangun, alih kedudukan dari tempat duduk itu, duduklah di tempat lain. Maka hadis ini kata ulama menunjukkan tidak semua pergerakan anggota badan itu dilarang semasa khutbah. Kalau kita lakukan dengan tujuan untuk menambahkan lagi pemahaman kita kepada khutbah ataupun fokus kita kepada isi khutbah. Akan tetapi perbuatan seperti beralih kedudukan dari satu tempat ke satu tempat itu tujuannya adalah untuk mengelakkan mengantuk. Itu tujuan dia. Mesti ada tujuan. Maka dibolehkan. Kalau tak ada sebab, tak payah. Contoh, saja nak beralih. Duduk. Jauh pula pintu besar. Alah, ada makanan pula dah, sumbangan. Kalau aku duduk sini, tak dapat ni sekarang. Alih lah. Ustaz Kabur boleh beralih masa sembahyang Jumaat. Awak niat nak duduk pintu depan supaya bila keluar dapat nasi pertama, nasi ayam sumbangan jemaah. Itu dah tak betul. Nipu namanya. Kita beralih itu sebab ngantuk sangat. Allah. Astaghfirullahaladzim ngantuknya. Allah nguak lagi, pas nguak. Bangunlah. Bangun, cari tempat lain. Kata As-Sayyid Muhammad Siddiq Hassan dalam kitabnya Al-Dinil Khalis, hikmah kenapa agama membenarkan kita beralih kedudukan, kerana pergerakan kita dapat menghilangkan mengantuk. Yang kedua, tempat duduk kita itu barangkali menyebabkan kita jadi mengantuk. Kerana mungkin adalah benda di situ yang kita tak nampak. Misalnya ada setan ke, ada hantu raya, kita tak tahu. Maka perbuatan pergerakan ini tidak dilarang dan tidak dianggap sebagai lara. Bahkan sebab dimasuk dalam buku kita, dia adalah suatu yang dituntut dan disunatkan. Dengan syarat orang tu mengantuk. Kita ni manusia tuan-tuan. Tak ada manusia yang boleh mengelak daripada rasa mengantuk. Mengantuk ni dia muqaddimah tidur. Setiap perkara ada muqaddimah, introductionnya. Jadi intro kepada tidur adalah mengantuk. Baik tu orang Melayu dulu dia panggil istilah memancing kantuk, dia panggil. Mengantuk tu dia perkataan kantuk, memancing kantuk. Mana orang tu sedang berada dalam proses mamai nak tidur, memancing kantuk. Asalkan kita nama manusia, mesti kita ada mengantuk dan ada kecenderungan untuk tidur. Tuan-tuan dalam majlis ni pun berapa ramai dah start mengantuk. Ada mengantuk dah, ada mengantuk baru setengah jam. Tapi dia tak tidur, cuma mengantuk. Dan ini manusiawi. Tak ada orang pelik mendengar orang tu mengantuk. Dan manusia, tak ada manusia yang tidak tidur. Orang tak tidur sakit jawapannya. Dulu pernah cubaan pecah rekod dunia tahun 1963, bulan Disember tahun 63, ada satu orang nama Randy Gardner. Dia cuba rekod dunia tidak tidur. Berapa lama je dia mampu tidak tidur? 264.4 jam sahaja. Iaitu bersamaan 11 hari 25 minit. Lepas tu pensan. Manusia kok mana pun kena tidur. Di negara kita pernah dulu tahun 2014 sampai 16 Ogos, pengacara radio terkenal Halim Osman, dia pernah bertugas non-stop tanpa henti selama 42 jam di konti Radio Era masa tu. Start pukul 6 pagi. Bayangkan, batu tumbang. Manusia kena tidur.
Tahun 2002, David Blaine, seorang ahli silap mata, dia pernah buat persembahan vertigo di New York. Dia berdiri atas tiang, tak bergerak selama 35 jam. Tak tidur. Tapi lepas tu tumbang. Manusia dia mesti tidur. Cuma nak menyampai tidur, kita lalui satu fasa, dia panggil muqaddimah tidur, yang disebut sebagai mengantuk. Baik itu dalam hadis, kalau tuan-tuan puan-puan tengok, Nabi menggunakan istilah nu'as ataupun na'isa, na'as. Idza na'isa, nu'as. Dia ada beza. Dalam bahasa Arab, an-nu'as dengan as-sinnah. Ini bahasa Arab ni dia kaya. An-nu'as ini orang yang mengantuk dalam kepala. Nu'as ni dia dalam pemikiran. Dalam pemikiran dia dah, kalau orang Pantai Timur dia cakap ngantuk mata. Dia ngantuk mata. Ya, orang Pantai Timur ni bahasa dia kaya. Lapar perut. Memang lapar perut. Tak ada orang lapar lutut. Lapar perut, ngantuk mata. Jadi nu'as ini mengantuk yang masih dalam wilayah kepala manusia. Lepas itu dalam Quran disebut, Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian sesudah kamu mengalami kejadian duka cita, Allah turunkan kepada kamu aman tenteram, iaitu nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Iaitu aku berikan kepada tentera-tentera Islam mengantuk di kalangan kamu. Ini surah Ali Imran ayat 154. Ayat ini ada sedikit cerita menarik. Ayat ini sabit dengan satu hadis daripada Abu Talhah radhiyallahu anhu. Dia cerita, masa tu kami dalam peperangan Uhud, kata dia. Ghushina wa nahnu fi masafina yawma Uhudin haddatha annahu kana fi man ghashiyahu nu'asa yawma idzin. Kami tiba-tiba rasa mengantuk sangat masa berada dalam saf peperangan perang Uhud. Qala faj'ala sayfi yasqut min yadi wa akhudhuhu wa yasqut min yadi. Ada di kalangan tentera Islam yang sedang pegang pedang ketika itu, dek kerana mengantuk dan mamai, terlepas pedang. Sehingga ada kawan yang tolong ambil, bagi, pegang, jatuh lagi. Mengantuk betul. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Para ulama membahaskan cerita ini berlaku pada malam perang Uhud. Iaitu mereka ini merasa kesedihan kerana pada waktu siang mereka telah bertempur besar-besaran dengan tentera-tentera Quraisy yang menyebabkan orang Islam banyak kehilangan pasukan tentera, tentera pemanah mereka disabotaj, kena ambush dan bagai-bagai. Jadi mereka down ketika itu. Jadi pada malam itu Nabi titahkan supaya kita siap, takut ada serangan yang kedua. Malam itu Allah berikan kepada tentera-tentera Islam mengantuk. Jadi Nabi nak beritahukan sesungguhnya mengantuk ini nikmat daripada Allah. Manusia tanpa mengantuk macam mana nak tidur? Tuan-tuan, ada orang kaya, saya kenal 2-3 orang. Dalam Instagram, Facebook, hebat dengan kereta dengan apa. Tahukah tuan-tuan, dia orang tidur tiap-tiap malam makan ubat. Nak tidur telan ubat, nyaya betul. Kita dengar khutbah tidur. Punyalah nikmat. Baru khatib, amma ba'du. Oh, rezeki sungguh. Orang lain makan ubat nak tidur. Baik itu ngantuk ni nikmat. Nikmat. Dia ada lagu budak-budak hari tu. Mengantuk, mengantuk, tak boleh tidur. Dia mengadu, payah betul tak boleh tidur. Ada orang ngantuk, tak boleh pula tidur. Tapi ialah sekarang ni saya menengok orang kita, itu yang ramai muda-muda cepat sakit. Sebab tak tidur. Orang makin susah nak tidur. Bukan sebab banyak masalah, sebab gadget. Main telefon. Main TikTok misalnya. Baik tu namanya TikTok. Apa makna TikTok? Dia waktu bunyi jam. TikTok, TikTok, TikTok,
Saudara-saudara, 4 pagi kita bazirkan umur kita berjam-jam. Selok, 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 selok. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Tuan-tuan, 100 tahun dulu manusia boleh tidur 9 jam ataupun lebih. Kemudian manusia temui elektrik, kita lambat pula tidur sebab malam cerah. Silau mata. Tahun 40-an, 50-an, kita lambat tidur sebab dah ada televisyen. Tahun 90-an dan tahun 2000 ke atas, datang pula internet. Dan sekarang ni tambah pula dengan Netflix dan bagai-bagai lagi, menyebabkan orang yang sepatutnya malam dia tidur, dia jadi tak tidur. Ini payah. Jadi, balik kepada mengantuk tadi, mengantuk mata, noas mengantuk mata. Dia jangan sampai kita ni mengantuk otak ataupun mengantuk badan. Ini kita panggil micro sleep. Kalau setakat mengantuk mata, dia tunggu bantai nak tidur je. Tapi kalau dia mengantuk otak, dia kalau komputer tu dia hibernate. Dia nak shutdown dah. Dia istilah micro sleep ni yang paling kita takut. Yang banyak kita tengok kereta dalam dashcam apa semua, kereta tiba-tiba hanyut, boom, melanggar divider. Kadang-kadang kerana micro sleep. Micro sleep ni badan kita tertidur sekejap. Oh, ini orang takut, badan tertidur, shutdown. Mata buka. Mata tu boleh nampak lagi. Go, rupanya shutdown semua dah. Tinggal mata je boleh buka, terkebir-kebir. Ini berbahaya. Maksud tu, segala input, deria penglihatan, pendengaran tak dapat diproses oleh otak. Jadi tempoh micro sleep ni, dia sikit saja, antara 1 sampai 30 saat. Dan ianya boleh berlaku walaupun mata kita masih terbuka. Macam komputer, dia dah shutdown. Bayangkan menurut kajian, pada kelajuan 70 km sejam, micro sleep selama 3 saat menyebabkan kenderaan akan menyusur tanpa kawalan sejauh 200 meter. Mana 5 tiang elektrik. Dalam 3 seken saja. Pup, 5 tiang kita boleh langgar. Dan pada jarak 200 meter ini, kalau tak kena gaya, nyawa boleh melayang. Jadi bayangkanlah kalau bawa 100 km sejam, 200 km sejam. Dan micro sleep ini dia tidak hanya terjadi semasa memandu. Dia boleh terjadi semasa menonton televisyen, boleh. Ada orang tengok World Cup pukul 3 pagi, Piala Dunia. Dia bukan tengok apa, tak tahu benda dia tengok. Dia tengok bola, nampak padang, hijau. Rupa dah tidur lah. Cuma mata dia paksa untuk dibuka. Ada orang mengantuk masa dalam kelas. Ada. Zaman kita sekolah, apa semua tak. Cikgu ngajar boring. Kalau tidur kena marah. Tidur je. Mata buka. Badan entah mana-mana dah. Dah balik kampung lah badan lah. Hanyut gitu, dia jadi kosong. Kita menghadap komputer lama pun sama. Dan saya sendiri kalau selaku penceramah kecil-kecilan, tidur masa ceramah berlaku. Tengah ceramah tidur, ada. Bukan penonton, penceramah. Terutama bila bercakap dengan kamera macam ni. Kalau ada orang, kita ada interaksi. Bayang kalau rakaman Cinta Ilmu apa semua, mana ada penonton. Kamera ada 5. Cakap dengan kamera. Ada hari tidur sambil cakap. Saya pun tak tahu saya cakap apa. Bila dengar balik, bila aku cakap benda ni? Rupa tak sedar apa bercakap. Itu dia panggil micro sleep. Yalah, sekali pergi rakam sampai 8 episod misalnya. 1 episod 1 jam. 1 episod 3 blok. Tak campur cut lagi, kena potong itu ini lagi. Jadi kadang kita pun tak tahu apa kita bercakap. Jadi soal mengantuk ini sunnatullah lah. Termasuklah juga ketika mendengar khutbah. Cuma ketika mendengar khutbah, mengantuk ini perlu dihapuskan. Usahakanlah bagaimana. Sebab itulah Nabi SAW dalam ibadah memang Nabi suruh selesaikan dulu mengantuk baru kau buat ibadah. Bukan khutbah saja.
Imam Al-Baghawi ada sebutkan dalam kitabnya Syarah Sunnah, ada satu bab meninggalkan amalan kerana terlalu mengantuk dan penat. Ada. Dia bawakan satu hadis riwayat daripada Aisyah, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud hatta yadhhaba anhu an-naumu." Nabi pernah pesan kepada Aisyah, kalau salah seorang daripada kamu terlampau mengantuk ketika semayang, maka hendaklah dia baring sehingga hilang rasa mengantuk itu. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Ini kerana kalau salah seorang daripada kamu semayang dalam keadaan mengantuk, nescaya dia tidak akan faham apa yang dia baca. Barangkali dia nak mohon keampunan, tetapi akhirnya dia caci diri dia sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puan-puan bangun, tuan-tuan bangun qiyamul lail nak semayang, tapi mengantuk sangat. Memang ada orang kata lawan, jihad. Tapi kalau dah semayang pun tak tahu berapa rakaat, relax je lah dulu sekejap. Relax, buat kopi ke apa ke, tenang-tenang dulu, semayang balik. Kita takut Nabi sebut tadi, mu asal nak minta ampun, tapi minta laknat ke diri sendiri, tak perasan. Contohnya, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Lupa sebut la, kan dah jadi berdosa lah. Patutnya, wahai orang-orang yang bukan Islam, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun. Mengantuknya pasal hilang perkataan la. Tinggal a'budu ma ta'budun, dah jadi terbalik. Wahai orang bukan Islam, aku pun sembah apa yang mu sembah. Dah jadi terbalik. Dek kerana kita terlampau mengantuk. Ada satu hadis lain daripada Abu Hurairah, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyataji'." Jika kamu bangun qiyamul lail dan bacaan Quran kamu huru-hara, kucau kacir, sehingga kamu pun tak faham dah apa yang kamu baca, falyataji'. Apa Nabi suruh buat? Baringlah sekejap. Hadis riwayat Imam Muslim. Baca huruf betul apa nampak dah, sudahlah mengantuk je. Aku ni nak masuk surga ni, paksa jugalah. Wah. Lalah tak tahu benda bobok. Nabi ajar falyataji'. Baringlah sekejap, sian sangat kau ni. Baring sekejap. Tenang-tenang dulu. Mudah-mudahan sedar balik, takut anyuk terus bangun pukul 10 je. Terugilah. Jadi Imam An-Nawawi ketika dia mensyarahkan hadis ini, kata dia fasta'jama ini adalah orang yang susah nak menyebut satu-satu perkataan Quran kerana dia dah terlampau mamai sangat. Rasa mengantuk yang terlampau menguasai dia. Jadi seorang yang merasa mengantuk ketika melakukan satu-satu amalan, disunatkan untuk tidur terlebih dahulu sehinggalah hilang rasa mengantuknya supaya tidak rosak amalannya. Kata Anas bin Malik, Nabi pesan, "Idza na'asa ahlukum fi salati falyanam hatta ya'lam ma yaqra." Kalau kamu mengantuk masa semayang, tidurlah sekejap sampai nanti kamu boleh baca dengan baik bacaan kamu nanti. Ini hadis Bukhari. Kata Imam An-Nawawi, hukum ini umum, sama ada bagi solat fardu ataupun solat sunat, sama ada siang ataupun malam. Inilah mazhab kami Syafi'iyah dan juga jumhur, dengan syarat tidak keluar daripada waktu solat yang sepatutnya. Tidur sekejap untuk nak, orang putih panggil take a nap. Nap ni dia bukan sleep, NAP. Dia macam dia berjeda seketika. Dia sekejap saja. Jadi ini yang agama kita ajar, tidak memaksakan. Ada lagi dalam hadis-hadis yang memberi panduan, selain daripada kita tidur sekejap kalau terlampau mengantuk, ada juga ditunjukkan dalam Islam beberapa amalan yang boleh kita buat untuk menghilangkan mengantuk semasa beribadah. Antaranya adalah yang kita belajar pagi ni, iaitu bergerak dan berpindah daripada tempat duduk.
pun boleh dilakukan. Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ah falyatahawwal min majlisihi zalika. Kalau kamu mengantuk semasa hari Jumaat, pindahlah tempat duduk. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku menyukai jika seseorang itu mengantuk dan dia dapati ada ruang lain yang tidak diduduki oleh orang lain, dia pindahlah ke tempat itu. Ini boleh rujuk dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Artinya, dalam hukum hakam ibadat, seorang itu apabila diserang oleh mengantuk, hendaklah dia mengambil tindakan munasabah bagi menghilangkan mengantuk itu. Caranya beralihlah ke tempat lain. Kalau orang yang memandu, dia buat sesuatu yang munasabah untuk hilangkan mengantuk dia, berhenti sajalah. Tak payahlah nak dipaksa-paksa untuk nak dibawa kena silmok dulu kat RNR ke. Tapi orang kita kan kenyang, kau ngantuk lagi, payah juga mazhab makan mengantuk ini. Minum kopi, angin pula susah, tak payah bawa berjalan je lah, banyak pantang. Tapi jangan diikut, jangan dilawan. Ibadah pun tak boleh, apa tak lagi bawa kereta. Ini belakang ni keturunan kita ni, mati semua, putus keturunan. Jadi menjaga keturunan penting. Mengantuk berhenti sajalah. Kabar ke isteri, bagi yang sekejap lah. Take a nap. Lepas tu sambung balik. Jadi itu dalam bahasa Arab dipanggil nu'as. Mengantuk mata. Istilah dua dalam bahasa Arab dipanggil sinnah. Tuan-tuan pernah dengar perkataan sinnah ini? Pernah? Dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Naum tu tidur. Sinnah itu apa maknanya? Kata ulama, sinnah ini juga bermaksud mengantuk. Tetapi dikhususkan kepada Allah. Yang tidak mungkin mengantuk sampai bila-bila. Dan hikmah ayat ini, kata ulama tafsir, kalimat sinnah mendahului kalimat naum. Sinatun wala naum. Kedua-dua kalimat ini disebutkan dalam ayat kursi untuk menegaskan bahawa Allah sekali-kali tidak mengantuk, sekali-kali tidak tidur ketika mengaturkan alam ini. Jadi kita simpulkan dalam bahasa Arab, sinnah artinya an-nu'as, iaitu mengantuk. An-nu'as adalah mengantuk di mata. Kalau mengantuk dalam hati disebut naum. Artinya orang yang naum, tidur, dia dah shut down dua-dua. Hati, mata. Nu'as pada mata saja. Mufaddal, dia membezakan antara as-sinnah, an-nu'as dengan an-naum. Kata dia, as-sinnah duduk dalam kepala, nu'as duduk di mata, naum duduk di hati. Bila dia gabung tiga-tiga, membutalah jawabnya. Dia tak boleh salah satu saja. Tiga-tiga. Bagaimana kita nak menghilangkan mengantuk lagi semasa hari Jumaat? Kata seorang ulama di kalangan tabi'in, namanya Muhammad ibn Sirin rahimahullah, kanu yakrahuna an-naum wal imamu yakhtub yaqulu fihi qawlan syadida. Para salafus salih, terutamanya para sahabat, sangat benci kepada jemaah yang tidur semasa khutbah. Dan mereka akan mencela mereka dengan celaan yang sangat keras. Qala Ibnu Aun, thumma laqini ba'da dhalika faqal, tadri ma yaqulun? Qal, yaquluna mithlahum kamisli sariya akhfaqu. Kata Ibn Aun, saya bertemu dengan Ibn Sirin. Dia pun bertanya, apa pendapat kamu tentang mereka? Kata Ibn Sirin, para sahabat berkata, orang semisal mereka yang tidur ketika mendengar khutbah, maka samalah dia seperti pasukan perang yang gagal mendapat ghanimah. Ini kita boleh rujuk dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi tips yang diajarkan oleh para ulama untuk menghalau rasa mengantuk ketika khutbah Jumaat, selain daripada pindah tempat duduk yang kita cerita pagi ini, antaranya juga adalah mandilah sebelum berangkat solat Jumaat. Ini kerana mandi memberikan kesegaran dan menghilangkan kepenatan.
ghusla yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtal. Mandi pada hari Jumaat wajib bagi orang yang sudah baligh. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Sehingga Nabi menekankan mandi Jumaat ini, kalau kamu terdiri dari jenis koboi yang jenis tak mandi langsung, mandilah juga minimum seminggu sekali. Hari Jumaat minimum. Jumaat kena mandi. Yang kedua, ulama mengajar kita berusahalah untuk fokus ketika mendengar khutbah. Dengan cara, ini kita dah bincangkan, pandanglah muka khatib. Itu tujuan Nabi suruh pandang muka khatib. Qala Ibn Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza stawa 'alal minbar astaqbalnahu biwujuhina. Nabi kalau berkhutbah atas mimbar, kami akan pandang wajah dia tepat ke atas mimbar. Ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita ketika Jumaat, antara cara hilang mengantuk, pandanglah wajah khatib. Hindarilah perbuatan yang boleh melalaikan dari khutbah. Contoh menggentis sejadah misalnya. Dia pintai-pintailah bulu-bulu sejadah tu sampai jadi tocang macam-macam. Jangan. Gigit kuku, musing kunci kereta, apa saja jangan. Jangan. Itu tak diajar. Pandang wajah khatib. Nabi sebut, man massal hasa faqad lagha. Siapa bermain-main sesuatu, dia telah buat sia-sia. Jadi tangan kena duduk diam. Minta-minta dah biasa buat cross stitch agaknya. Jangan, duduk diam saja. Kemudian ulama ajarkan, hindarilah juga duduk memeluk lutut. Ni ramai orang jemaah kita yang kita tengok buat memeluk lutut. Sebab posisi ini boleh menyebabkan mengantuk. Kata Muaz bin Jabal, anna Nabi SAW naha anil habwati yaumal jum'ah wal imamu yakhtub. Nabi melarang kita duduk memeluk lutut pada ketika hari imam sedang menyampaikan khutbah. Hadis riwayat Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Ni ramailah mungkin orang tak tahu, dia dah tahu ni dia tak buat lah. Duduk memang sedap peluk lutut dua-dua tu tuan-tuan. Tok-tok kepala atas lutut. Anyok, sedar tumbang. Gitu. Memang posisi paling sedap duduk begitu ya. Kata Imam Al-Khattabi semasa dia mengulaskan ayat ini, naha anha li'annaha tahjlibun naum fatu'ridu taharatihi lil naqad wa yamna min istima'il khutbah. Perbuatan memeluk lutut ini dilarang kerana dia boleh menyebabkan mengantuk itu bersambut. Kita dah sedia mengantuk, sedap pula duduk gitu, macam peluk bantai, dia jadi koh sedap lagi. Sehingga boleh jadi pula batal pula wuduknya nanti kerana tidur dalam keadaan tumbang betul, gelegur, sedap pula tidur. Ini boleh rujuk dalam kitab Al-Majmu'. Jadi kalau kita nak simpulkan pada pagi ini, bahawa seorang yang merasa mengantuk di dalam mendengar khutbah itu normal. Itu manusiawi. Siapa-siapa saja kita, macam kami Masjid Negeri, keliling kelalang kami ni orang kerja. Dia dah payah nak mandi di pejabat. Pakai dengan penat kerja lagi, melayan customer, kerenah, masyarakat macam-macam. Datang, kita tak boleh expect dia datang segar bugar kerana dia lagi tempat kerja. Yang cari parking sekian dah penat lah, jalan kaki jauh, ngam panas lagi. Kalau kami ni masjid perumahan, masjid kampung, tak ada masalah. Semua datang melenggang pakai kain plekat dari rumah saja. Jadi kadang-kadang jemaah itu kepenatan. Kita tahu orang penat boleh mengundang mengantuk. Tapi kita mengantuk ini tak boleh nak elak. Jadi kalau tuan-tuan terlalu mengantuk, alihlah duduk di tempat lain. Duduk. Mungkin walaupun dah duduk di sof yang depan, pindahlah juga ke sof yang lain. Kalau orang kata, rugilah fadilat sof pertama. Mengikut suruhan Nabi juga fadilat besar. Kita ikut Nabi suruh buat, ini fadilat besar juga. Fadilat pertama Nabi suruh sof depan. Ada pula suruhan lain, Nabi suruh pindah kalau mengantuk. Jadi
kita pun buat apa yang Nabi suruh juga. Namun begitu memandangkan suasana kita pada hari ini, yang mana soft memang penuh semasa khutbah, jadi kebarangkalian untuk kita beralih ke tempat lain berkemungkinan menyusahkan ramai orang. Hanya kerana kita yang mengantuk sangat. Terutama kalau di Masjidil Haram. Macam mana gaya? Dah dapat cantik dah view Kaabah. Cun punya view. Mengantuk pula dah khutbah Jumaat, tak faham bahasa Arab. Macam mana gaya? Jadi buatlah cara-cara yang lain yang boleh menghilangkan mengantuk. Ada ulama' membenarkan kita memicik leher. Boleh, bukanlah tak boleh bergerak langsung. Picik-picik sikit. Bukalah dalam Facebook, ada orang ajar picik sini hilang mengantuk, picik sini hilang perut kembur. Tangan kaki dia kan ada poin-poin dia. Belajarlah benda tu refleksologi. Kosok nak hilangkan ngantuk. Boleh. Asalkan jangan makan nasi, minum kopi bawa termos, ngongak-ngongak, itu tak dibenarkan. Untuk nak menghilangkan mengantuk kita. Moga-moga apa yang kita bahas ini menjadi panduan sedikitlah untuk kita bersama. Sekali lagi, mengantuk itu manusiawi, tapi usahakanlah menghilangkan mengantuk. Tak nak kita mengantuk sampai landing gitu, menyebabkan lara Jumaat kita. Itu kita tak nak. Saya kira sekadar itu, insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi kepada bab sembahyang Jumaat ini, iaitu kita akan bincangkan berkenaan tentang solat sunat selepas solat Jumaat. Untuk makluman muslimin muslimat sekalian, ada beberapa pengumuman yang saya nak kongsikan. Pertama, malam ini kita ada haflah Al-Quran. Ini untuk orang yang minat Quran, terutama seni pembacaan. Seni pembacaan. Malam ni jemput datang ke Masjid Negeri, kita buat haflah Al-Quran. Haflah ni bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, temasya lah. Temasya Al-Quran, taranum dan tadabbur. Kita buat selepas maghrib dan kita mengundang 2 orang tokoh Quran. Pertama, Ustaz Ahmad Tirmizi bin Ali Al-Hafiz. Ini selalu tuan-tuan perempuan tengok wajahnya di kaca TV. Dia ni Johan Qari Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 2014. Sedap bacaannya. Dan kita juga mengundang Dr. Muhammad Saleh bin Ramli Al-Hafiz, pengarah Mahat Tahfiz Turas Negeri Pahang. Dia akan berikan tausiah berkaitan dengan ayat yang dibacakan. Dan kita juga akan ada persembahan pembukaan daripada imam-imam kita sendiri, iaitu Ustaz Saifuddin Ngah, Ustaz Afif Aisyah bin Ahmad Al-Hafiz dan juga Ustaz Izzan bin Idris Al-Hafiz. Jadi kepada pencinta Quran, malam ni boleh datang. Kita kumandangkan Quran dengan bacaan-bacaan yang sangat berkualiti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak wawarkan, ni khusus kepada muslimat, tuan-tuan pun boleh hadir kalau tidak. Iaitu seperti yang kita dah pernah janjikan, kuliah duha muslimat, produk baru. Kita akan perkenalkan mulai hari Khamis ini, 4 hari bulan Mei. Jadi kepada puan-puan, masukkan dalam diary, setiap hari Khamis, jam 10 pagi, kita ada kuliah duha muslimat, khusus membincangkan tentang tadabbur Al-Quran. Jadi hari Selasa, kita ada kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Hari Rabu kita ada bincang pasal hadis dan hari Khamis kita bincang pasal Quran. Kita akan dibimbing oleh Ustazah Syarifah Hafsah binti Wan Abdul Rahman. Orang lama jugalah. Jadi jemput hari Khamis ni dah mula. Macam biasa, makan disediakan. Jangan takut lapar datang Masjid Negeri. Dan yang ketiga, kita nak wawarkan juga pada tuan-tuan khususnya pada hari Jumaat ini, lepas maghrib, sempena program Singgah Labo. Kita ada program bersama dengan Amanah Saham Nasional Berhad. Kita adakan program ilmu bicara wakaf. Tentang kepentingan wakaf pada 5 Ogos, hari Jumaat lepas maghrib. Panelnya saya sendiri bersama dengan Ustaz Azizul Karya. Dia ni pegawai agama di PUNB. Kita akan bincangkan satu tajuk, hadiah abadi kebahagiaan hakiki. Iaitu tentang wakaf. Satu benda yang jarang diceritakan kepentingan wakaf ini. Kita selalu dengar zakat, selalu dengar sedekah. Wakaf ini juga satu elemen yang mustahak kalau kita
dapat cari untuk pencen kubur kita. Jadi ini 3 program yang kita war-warkan. Sekadar itu saya ucap ribuan terima kasih di atas kedatangan. Mohon maaf sebarang kekurangan, moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari menadah tangan berdoa moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamalu jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatik wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini waktu duhamu, kecantikan waktu duha ini adalah kecantikanmu, keindahannya keindahanmu. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikannya, keindahannya, segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.